Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 183 surah 2, di mana lebih kurang terjemahan dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan atas kamu puasa seperti mana kefarduan itu telah dikenakan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Tujuan dan matlamat dia, falsafah dan moral dia, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Ayat yang saya baca maklum, Suratul Baqarah ayat 183. Di mana menceritakan tentang kewajipan tambahan atas umat Islam pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain daripada Ramadan, kita diwajibkan bermacam-macam kewajipan. Bila masuk bulan Ramadan, ada kewajipan tambahan, iaitu 2 perkara. Yang pertamanya puasa, yang keduanya zakat, fitrah dipanggil. Baik, ayat yang saya baca tu bila kita baca, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang ni ada 2 makna. Ada yang dimaknakan orang-orang itu ramai, jemaah. Orang-orang, mafhum daripada isim mausul. Tu dengan makna jamak, allazina. Ada juga orang-orang ni benda patung yang ada di sawah padi. Tergantung macam orang tu, dia panggil orang-orang juga. Orang-orang. Mana orang-orang ni boleh panggil makna manusia atau boleh panggil makna patung. Bila kita lihat dalam firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbik. Selagi akan datang mereka itu Muhammad, Yahudi. Dia tanya akan dikau, apa itu ruh? Katakan olehmu ya Muhammad, ruh min amri rabbik. Roh daripada pekerjaan Tuhan. Ada 3 benda situ. Pertama sekali roh, tu daripada pekerjaan Tuhan. Mana roh ni, kalau Tuhan tak suruh dia gerak, mata dia tak berkedip mata dia. Roh ni pula, kalau Tuhan tak suruh dia angkat tangan, dia tak angkat tangan pula. Mana seolah-olah roh ni pun memang patung dah. Patung yang Tuhan gerakkan akan dia, seperti mana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu, dan Allah Ta'ala yang mencipta sekalian perbuatan kamu. Baik, orang yang kita maksudkan dalam firman Allah Ta'ala tu, bila kita bincang ayat tu ada banyak perkara nak bincang lah. Kalau yang rajin, tu kita malah-malah ni kadang-kadang sudahlah baik. Baik, bila sebut saja kalimah orang-orang, tu kita maklum, manusia ni makhluk terbaik sekali Allah cipta. Bila? Dan makhluk yang paling buruk sekali Allah cipta. Bila? Makhluk terbaik Allah cipta dalam firman dia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mari dengan lam mauti'atun lil qasami. Lepas tu mari dengan huruf tahqiq, makna confirm, garanti. Tu waranti, lain sikit kot. Garanti, confirm, tahqiq. Mari pula dengan lam mauti'atu lil qasami. Maknanya demi Allah. Allah kata apa dia?
la tu bi izzati wa jalali, demi kebesaran aku dan keagungan aku. Qad, sesungguhnya, aku jadikan manusia ni seelok-elok kejadian. Khalaqnal insan nafi ahsani, seelok-elok kejadian. Qad masuk atas fi'il madi. Wa qad khalaqna, makna litahqiq. Majoriti ayat Quran bahasa Arab bila masuk qad pada fi'il madi, memberi faham mana tahqiq. Lepas tu Tuhan mari pula dengan kalimah sumpah. Wallahi bi izzati wa jalali, demi kebesaran aku dan keagungan aku, Allah kata, sesungguhnya aku jadikan manusia. Masya Allah, saudara dia. Tu sebaik-baik kejadian. Masya Allah, sebaik-baik kejadian. Tapi tengok perangai banyak yang tak baik. Kenapa, saudara dia? Baik, ayat yang kedua. Summa radatna, kemudian kami campak dia, kami letak dia, kami bubuh dia sehodoh-hodoh, seburuk-buruk tempat. Itu baik. Daripada ayat tadi tu kita maklum, manusia ni ada dua kejadian. Yang pertama kejadian dia panggil malaikat. Yang kedua dipanggil kejadian hayawan. Itu tepat cerita bagaimana jadi firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatna. Yang pertamanya ialah pada pihak itu kejadian manusia, dia panggil malaikat. Pihak yang kedua dia panggil apa dia? Dia panggil pihak hayawan. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Yang mana kita maklum manusia ni dia ada jasad dan dia ada roh. Menghidupkan jasad sifat hayawan, menghidupkan roh itu sifat malaikat. Bila dihimpunkan hayawan dan sifat malaikat, namanya manusia. Dia panggil orang. Seperti mana firman Allah Ta'ala tadi itu baik. Maknanya bila manusia ni dia ada jasad saja, tapi tidak ada roh, maka dia panggil apa, saudara? Dia panggil mayat, dia panggil. Bila manusia ni ada roh saja, dia tidak ada jasad, dia panggil apa, saudara? Dia panggil pontianak, dia panggil, atau hantu. Mana manusia ni kalau ada jasad saja, roh tak ada, dia mengacau orang. Dia kerja dia kacau orang. Dengar, baunya busuk. Itu dia, kerjanya kacau orang. Begitu juga manusia ni, kalau dia tak ada jasad, ada roh saja, kacau orang juga, tak ada kerja lain. Kerja dia kacau orang juga. Tapi kalau manusia ni, dia ada jasad dan dia ada roh, baru dia kerjanya tolong orang. Itu beza dia di antara apa yang Tuhan sebut orang-orang. Itu dia panggil orang-orang. Baik, bila dia ada jasad, bila dia ada roh, maka dia panggil manusia. Bila dia tiada jasad, dia cuma ada roh, dia tak ada jasad, dia panggil pontianak, hantu raya. Tak kira lah. Baik, kalau dia ada jasad saja, roh dia tak ada, dia panggil mayat. Bahasa kampung dia panggil bangkai. Mayat tu bahasa Arab, bahasa kampung dia panggil bangkai. Baik, bahasa Melayu tak tahu panggil apa, walau bangkai boleh dia. Bangkai ke bahasa Melayu? Ke bahasa ada bahasa lain Melayu. Arab dia panggil mayat. Kalau Melayu, ini semua ni Arab Melaka ke ni? Tak ada Melayu dah. Oh, Melayu. Bahaya ni. Mana kena main bahasa Arab banyak sini lah. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik, bila dia ada roh, dia panggil hantu. Bila dia jasad saja, dia panggil mayat. Bila berhimpun jasad dengan roh, baru dia panggil manusia. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik. Manusia yang Tuhan sebut dalam Quran tadi itu, mari dengan kalimah isim mausul tu, Arab panggil apa dia, saudara? Sifat. Sifat. Tu. Tiap-tiap sifat dia ada kandung syarat. Tu. Mana dia tempat pengambilan mana? Belakang. Takwa. Syarat untuk dapat takwa, dia mesti allazina amanu. Satu. Dia mesti allazina amanu. Sebab ada kalimah allazina isim mausul, dia ada kandung makna sifat. Sifat dia ada kandung makna syarat. Tu ihdinas siratal mustaqim. Pimpin kami, terjemahan. Tetapkan kami, itu tafsir, beza. Kalau terjemahan, pimpin kami. Kalau dia punya tafsir makna tetap kami. Dekat mana beza di antara terjemahan dan tafsir? Terjemahan bergantung antara lafaz dengan lafaz. Adapun tafsir bergantung dengan
kenapa Tuhan letak kalimah ihdina yang disandarkan kepada Tuhan. Kalau ihdina, petunjuk, sandar kepada Allah, makna apa dia? Ma'unah. Kalau ihdina ataupun hidayat, kalimah hidayat, sandar kepada makhluk, dipanggil dilalah. Itu beza. Macam kita kata Nabi Muhammad ketika kematian Abi Talib. Sedih dia Abi Talib mati. Tak sempat mengucap pada sisi dia riwayat yang sahih. Riwayat yang dhaif wallahu a'lam. Bincang sahih dulu. Apa kata dia? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh beri petunjuk. Allah kata. Makna apa saja? Itu petunjuk ma'unah. Nabi Muhammad tidak boleh. Tidak boleh Nabi Muhammad beri petunjuk ma'unah, tak boleh. Ada pun petunjuk dilalah, tak apa. Itu beza antara petunjuk, ada dua makna. Ada petunjuk dengan makna ma'unah. Bila kita sandarkan kalimah hidayat kepada Allah, nama dia petunjuk ma'unah. Itu kita terjemah makna apa dia? Pimpin kami dengan mana? Tetapkan kami atas jalan yang lurus. Kenapa saudara? Tidak ada orang yang boleh konform bila dia hidup daripada mula beriman dan dia mati dalam iman. Tidak ada orang boleh konform. Banyak mana dalam sejarah, dalam kutubul hadis, dalam kutubul tafsir, pada awalnya dia seorang yang hebat. Tinggi martabat dia. Sehingga malaikat mengaji dengan dia. Last minute dia kufur sampai sekarang. Siapa dia? Iblis ataupun syaitan. Itu dia panggil, bila sandar kepada Allah Ta'ala, dia panggil hidayat ma'unah. Sebab itu tafsir, tidak ada, tetapkan kami Allah akan jalan yang lurus. Baik, jalan yang lurus tu apa dia? Sifat dia macam mana? Benda dia apa dia? Allazina. Tu allazina tu. Dia panggil apa dia? Orang-orang yang siratal lazina, jalan orang-orang yang baik. Syarat untuk mendapatkan apa tadi? Petunjuk tadi yang daripada Tuhan tu, mesti sifat yang pertama sekali kita ambil daripada orang-orang yang. Itu dia panggil dah. Mana syarat untuk jadi dapat petunjuk yang betul, syarat untuk dapat tetap dalam petunjuk Allah Ta'ala, kita kena ikut jalan-jalan orang yang. Jadi syarat untuk dapat betul. Kalau bangsa main baca sendiri, main fikir sendiri, tu jadi biasanya banyak orang jadi hancur. Ataupun lebu, relai begitu kan. Tu salahkan orang sana, salahkan orang sini. Orang tu bida'ah, orang tu sesat. Punca, dia lebih mementingkan pemikiran dia daripada jalan-jalan mereka yang telah kami beri kejayaan. Wallahualam sahaja, itu ringkasan. Baik, nak cerita masalah al-lazina saja. Bila Allah Ta'ala sebut kalimah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang, itu tempat bincang kita. Kenapa saudara? Sebab orang inilah tempat letak iman. Orang inilah tempat letak puasa. Baik, kenapa orang itu Tuhan letak iman? Kenapa Tuhan letak puasa? Baik, kalimah iman dipanggil kalimah pekerjaan roh. Baik, kalimah puasa pekerjaan zahir. Tetapi sifat puasa ialah sifat orang-orang yang roh tadi itu. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Nanti kita akan bincang kalau sempat. Tu. Hari ni pukul berapa pagi ni? Sakat-sakat pukul 8, 9 boleh kot. 10 pagi kita dah. Kadang-kadang lah. Tu. Baik, bila kita sebut saja kalimah orang ni tempat letak roh. Roh ni tempat simpan iman. Ingat. Jadi kalau roh ni kita tak simpan iman dalam dia, dia tak dapat nak hidup dengan baik. Seperti mana kita sebut daripada awal tadi, kalau manusia ada jasad, ada roh manusia. Begitu juga dengan agama. Agama ni dia ada jasad, dia ada roh juga. Ingat, jasad bagi agama Islam. Roh bagi agama iman. Bila dia ada jasad, dia ada roh, dia ada Islam, dia ada iman, dia panggil agama. Baru tadi apa dia? Orang manusia, agama kapur sekali. Baru dia jalan cantik. Wallahu a'lam sahaja dah. Itu contoh mudah-mudah saja. Yang biar payah sahaja buat sendiri. Baik. Qala ma'rifallahu ta'ala baik. Baik. Bila kita maklum kata orang-orang tadi baik masuk agama dan bercantiklah jalan. Tapi kalau orang-orang ni tadi tu, dia cuma ada Islam saja, dia kacau orang tak habis. Dia kacau orang. Sebab dia panggil apa dia? Kemungkinan dia munafik. Sebab roh dia tak ada. Sebab tu dia kacau sana, dia kacau sini. Walau cantik dah muka dia. Kan? Serban dia besar dah. 18 kilo berat serban dia saja. Kan? Tu. Janggut dia setengah panjang. Cantik dah zahir dia. Tapi oleh kerana iman dia tak ada. Roh dia tak ada. Dia kacau orang.
Nah, begitu juga orang ni jasad dia tak ada. Kan? Mana apa dia? Islam dia tak ada. Tapi iman dia dahsyat. Kulu kili zikir sana, kulu kili zikir sini. Masya Allah. Tasbih kat leher ada, kat tangan macam-macam ada. Tapi semayang tu. Ngapa panggil saudara? Kacau orang juga. Sebab tu macam mana manusia Tuhan jadikan sempurna. Malaikat tak sempurna saudara sebab dia jasad tak ada. Sifat yang kedua tak ada. Sifat hayawan dia tak ada. Dia cuma ada roh saja. Sebab tu Tuhan tak bagi dia masuk dalam bab puasa. Tak boleh masuk. Saya tak pernah dengar lagi malaikat kata dia puasa ni saudara. Nawai tu semua dia tak ada tau. Ada. Tak ada lagi. Ada baca hadis-hadis Nabi ke? Bukhari ke Muslim ada. Malaikat-malaikat wajib puasa atas dia ada. Tak ada. Kenapa saudara? Sebab puasa. Sebentar lagi kita bincang tu. Kita bincang orang-orang dulu. Orang tak boleh bincang lagi orang-orang ni. Baik adik nadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik. Tu baik. Bila kita lihat, orang tu roh dia ada. Iman dia ada misal kata. Masya Allah dahsyat. Islam dia tak ada. Kalau tasawuf orang panggil zindik. Tu. Baik, kalau bukan tasawuf dia panggil apa saudara? Dia panggil fasiq, dia panggil. Kalau dia ada jasad, Islam dia Masya Allah dahsyat. Tapi iman dia tak ada. Dia panggil apa saudara? Munafik. Berbahaya saudara. Dangerous orang kata. Wallahualam saudara. Hidupnya kacau orang juga tak dapat. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh orang manusia ni dia kena ada dua, jasad dan roh. Begitu juga dengan agama, dia kena ada jasad dan roh. Jasad bagi agama apa dia? Islam. Roh bagi agama apa dia? Iman. Bila kapur dua ni, baru agama tadi cantik jalan dia. Hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik. Bila kita kata apa dia makna iman? Iman maknanya menerima dan mengikut oleh batin seseorang. Sama dengan Islam. Apa makna Islam? Menerima dan mengikut oleh zahir seseorang. Itu simple je. Apa yang diikut, apa yang diterima, tiap-tiap barang yang mendatangkan dia oleh Nabi SAW. Itu dia panggil makna bagi iman, makna bagi Islam. Tempatnya iman batin. Tempat Islam zahir. Faham tak? Baik. Apa yang Nabi bawa datang? Ada 4 perkara saja. Yang pertama sekali ialah hukum ibadat. Yang kedua ialah hukum muamalat. Yang ketiga ialah hukum munakahat. Yang keempat ialah hukum apa dia? Jenayah Islam. Ini yang Tuhan sebut dalam Quran. Udkhulu fis silmi kafah. Baru jadi muslim. Baru jadi mukmin. 4 perkara ni lah. Yang pertama hukum ibadat. Yang kedua hukum muamalat. Yang ketiga hukum munakahat. Yang keempat hukum jenayah Islam. Saya pernah tak dengar dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i ke mana-mana, dia cuma ada 3 saja. Dia ada hukum ibadat, dia ada hukum muamalat, dia cuma hukum munakahat saja. Jenayah Islam tak ada. Ada ke? Tak ada dah. Ke ada? Tapi yang saya tahu kalau ada pun dalam kitab mazhab satu Malaysia dia ada. Kalau kitab Islam tak ada, kitab mazhab satu Malaysia dia ada. Waktu dalam kita ngaji kitab fiqh, kitab I'anah Talibin ke hak Syafi'inya. Azkar An-Nawawi kata dia, dalam bab memberi salam kan, kita cuma salam untuk orang Islam saja. Hadis sahih di mana Umar Al-Khattab radhiyallahu an ketika dia tersilap memberi salam kepada orang Yahudi, dia dapat tahu kata Yahudi, dia kejar balik, Yahudi tu dia minta balik salam dia. Kembalikan irji' salami, kembalikan salam aku. Begitu dia. Mana tidak boleh beri salam kepada orang kafir. Adapun Malaysia, satu Malaysia, salam satu Malaysia. Saudara tengok. Ini mazhab baru timbul akhir zaman. Baik hadirin hadirat. Saya tak tahu Malaysia mana, wallahu taala saya tahu saya. Baik. Bila kita bincang saja hukum ibadat simple je, hukum ibadat dulu. Dia pecah kepada 2. No. Pertama hukum ibadat zahir, yang kedua hukum ibadat batin. No. Ibadat zahir satu, ibadat batin satu. Ibadat zahir dia kembali kepada hukum ibadat badaniyah dan kembali kepada hukum ibadat maliyah. Hukum ibadat badannya satu, kembali kepada badan. Hukum bersangkut paut dengan badan. Sembahyang, puasa. Satu lagi bahagian ibadat zahir, kembali kepada harta. Zakat, wakaf, sedekah dan seterusnya. Betul tu kalau silap beritahu saudara Mana tahu kita silap pagi buta. Muka bulan puasa ni kan. Tu baik. Yang kedua ibadat batin. Ibadat batin apa dia? Iaitu 2. Yang pertama sekali mengenal Tuhan. Namanya tauhid. Yang kedua nama apa dia? Tasawuf. Apa dia? Mengenal sifat-sifat kecelaan.
Kita amalkan dia. Mengenal sifat-sifat silap. Mengenal sifat-sifat kecelaan, kita tinggalkan akan dia. Mengenal sifat-sifat kepujian, kita amalkan dia. Dah. Maka dia panggil berhimpunlah dua hukum dalam satu tubuh manusia. Ibadat zahir, ibadat batin. Tu saya tadi cakap, dia mesti ada jasad, dia mesti ada roh. Jadi ibadat zahir tadi pula yang kita kata dua tu, ibadat badaniah, ibadat amaliyah. Ibadat badaniah ni dia pecah dua pula. Dia panggil ibadat maujud, dia panggil ibadat salbi, dia panggil. Satu ibadat yang pecah ibadat badaniah tu, semayang, puasa tu, dia pecah dua pula. Dia panggil ibadat amrun maujud, ibadat amrun salbi. Tu beza pecah situ pula. Tanya. Tu saya tahu kan amrun maujud kan, amrun salbi kan. Kita ngaji tauhid dulu dah. Kalau tak tahu bawa tahu tak apa, insya-Allah tahu dah tu. Pelan-pelan kan. Kalau hari ni mengaji, hari ni tahu banyaklah ustaz keluar pula sini kan. Dia panggil ustaz mana? Madrasah Al-Hijrah TKW. Apa TK? Taman Kota Warisan dia panggil. Wahai hadirin hadirat muslimin muslimat ya rahmah. Dia panggil apa saja? Ibadat badaniah. Dia pecah dua. Ibadat zahir pecah dua. Ibadat badan, ibadat harta. Lepas tu ibadat batin pecah dua. Ibadat hati, tauhid dengan ibadat tasawuf. Dua tu lah. Kan? Pecah semua. Dah seminit kepala kita pecah saja. Sempat nak simpan dah pecah. Baik, ibadat yang badaniah yang dua tu kita fikir satu dulu bincang. Daripada ibadat yang kembali kepada amrun maujud, ibadat yang kembali kepada amrun salbi. Tu dua semua. Ibadat yang dipanggil amrun maujud, ibadat yang ada dipanggil. Apa dia? Sembahyang contoh kan. Allah kata, Nabi kata, mu sujud kena buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Maka kita buatlah sujud tu macam mana Allah kata, macam mana Nabi kata, sebiji macam Nabi buat, maka dia panggil apa saudara? Dia panggil ada. Bila ada tu sujud tu, ada rokok tu, baru dia panggil amrun maujud. Kalau kita rokok, tak ikut cara Nabi. Kita sujud, tak ikut cara Nabi. Ikut dan sujud saja. Maka dia panggil apa saudara? Tak ada. Walaupun kita sembahyang, Islam cakap tak ada. Aduh. Baik, bila Allah Ta'ala tanya di akhirat, mu sembahyang tak? Sembahyang. Malaikat ku catat tak ada. Tu. Panggil malaikat tanya, kenapa buat lagu ni? Dia sujud lain macam tu. Tangan dia gitu ke atas, macam kata sujud. Dengan gitu. Maka waktu aku tak ajar lagi tu. Dengar? Tu. Dia kata ada. Baca hadis Nabi nak dengar. Ada pun kata, hadis tak ingat. Nama kata apa, kata dia kan. Habis di situ. Kita panggil amrun maujud. Ada pun amrun salbi, dia panggil tidak. Tidak. Tuhan tidak menyamai. Tak menyamai. Jadi tak tu sifat Allah. Menyamai itu sifat makhluk. Jadi kalimah tak tu salbi. Tuhan tidak ada permulaan. Permulaan tu sifat makhluk. Tidak tu sifat Allah. Dia panggil apa dia? Tak. Salbi. Ada permulaan. Sifat makhluk. Itu dia panggil amrun salbi. Faham tak kan? Mudah je. Kau tak faham, buat faham. Tak apa. Nanya. Tu baik. Begitu juga kita kata jima'. Jima' sifat makhluk. Apa dia? Tak jima' sifat Allah Ta'ala. Dia panggil tak. Tak tu dia panggil amrun salbi. Faham tak? Tak faham tambah lagi satu. Mudah-mudah je, mudah-mudah saja. Bukan mudah-mudah. Mudah-mudah je bincang. Baik. Kita kata Allah Ta'ala, apa dia lagi? Tu tak menyamai, ada selepas. Tidak ada permulaan, tak sifat Allah. Ada permulaan, sifat makhluk. Allah tidak ada kesudahan. Ada kesudahan, sifat makhluk. Tak tu, sifat Allah. Tu panggil amrun salbi. Allah tak makan. Tak tu, sifat Allah. Makan tu, sifat makhluk. Tak gitu ke? Berarti molek ni. Tu kau tak nampak saya pun tak apa dah kan. Tu baik. Allah tak minum. Tak tu sifat Allah. Minum sifat makhluk. Tu dia panggil salbi. Dia puasa ni benda tak ada. Benda tak ada tu dia panggil puasa. Baik, kalau Allah tak makan, tak minum, tak tu sifat Allah, makan sifat makhluk. Baik, sekarang makhluk pula. Dia tak makan. Mana apa saudara? Takkan nak panggil Allah juga kot? Biar betul-betul. Baik, kita kata tahu Tuhan, sifat Tuhan, dia tak minum. Jadi tak minum, tak tu sifat Allah, minum sifat makhluk. Bila kita kata kepada makhluk pula, tak minum. Nak panggil takkan nak sama dengan sifat Allah kot? Baik, dekat mana beza dia saudara? Baik, kalau Allah kita kata makan, sifat makhluk, tak sifat Allah. Baik, tak makan, sifat Allah Ta'ala.
Tak sifat Allah, makan sifat makhluk. Kalau manusia, tak tu namanya puasa, makan tu namanya tak puasa. Itu dia panggil amrun salbi. Ada kan? Itu dia panggil amrun salbi. Menafikan ada makan di kita. Itu dia panggil apa dia? Ternapinya makan. Itu dia panggil apa dia, saudara? Puasa. Nah, ternapinya makan. Dia panggil apa dia? Tuhan. Sebab tu kebanyakan ulama mengatakan, siam, puasa itu sifat Allah. Kita nak bawa kita pergi pada sifat makan, sifat binatang, sifat puasa, sifat Allah Ta'ala. Pelan-pelan saja, tenang-tenang saja dah, tenang-tenang. Tu jangan berpening kepala, relax, tenang-tenang. Saya pun bukan tahu sangat ni, action ni. Tu baik saja dah. Baik, kenapa yang saya katakan roh manusia itu mesti kena ada? Sebab sifat orang yang tak makan, makhluk Tuhan yang tak makan, malaikat. Situ yang Allah katakan kepada dia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Malaikat dia tak makan, malaikat dia tak minum, malaikat dia tak jima. Apa jadi dekat dia? Dia tak pernah tipu perintah Allah. Dia tidak pernah ingkar perintah Allah. Dia tak pernah kelepet perintah Allah. Kelentong, semua tak ada kat dia. Ini dia malaikat. Dia tak makan, dia tak minum. Binatang, hayawan, dia makan, dia minum. Bila dia makan, dia minum, surau kita nak dapatkan subuh macam ni, tak ada. Punca dia makan setiap hari. Bila dia tak makan, saudara tengok penuh surau kita pagi ni. Ini sifat malaikat. Ini dia puasa. Sabar saudara, tenang, saudara tenang. Ni tenang. Inilah puasa, inilah benda puasa yang Tuhan suruh kita puasa. Kenapa? Supaya kita kenal Tuhan. Yang tak makan dan tak minum. Mana sifat tak makan, tak minum mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Itu makna puasa. Nampak dah kan? Kalau tak nampak saya pun tak apa. Baik. Tu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik dah. Baik. Itu dia panggil apa dia? Dia panggil puasa. Baik, hakikat puasa, ada banyak orang yang tak makan. Banyak mana orang tak minum. Tapi datang riwayat yang sahih. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ramai orang yang berpuasa kata Nabi, tapi dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Kenapa saudara? Sebab dia tak dapat lagi hakikat puasa. Tu. Dia puasa dah. Maknanya ramai orang yang kenal nama tapi dia tak kenal zat yang dia tak nama. Banyak orang kenal kata dolar, tapi dolar tu sendiri dia tak kenal. Kan? Banyak rakyat manusia semua lagu tu. Banyak orang yang kenal Islam, tapi dia tak kenal apa itu tubuh Islam. Orang Arab panggil musamma. Banyak orang yang kenal nama Allah, nama Tuhan. Tuhan sendiri dia tak kenal. Sebab tu banyak orang yang, kalau orang Arab dia panggil isim. Nama kalau panggil Melayu. Kalau Eropah dia panggil ism. Orang Arab panggil isim. Orang Melayu panggil nama. Dia kenal nama. Hebatnya nama ni saudara. Sampai tubik keluar pepatah Melayu. Tu. Harimau mati tinggalkan belang. Tu. Manusia mati. Tinggal dalam balang dia panggil. Tinggalkan nama. Pentingnya nama. Tapi dia tak tahu musamma tu masalah. Dengar. Syafi'i dia mati dah. Tetapi musamma dia hidup. Pergi sana orang sembahyang cara Syafi'i. Pergi sini orang. Tu musamma dia hidup. Walaupun tubuh dia sudah mati. Namanya sudah mati. Macam Allah Ta'ala. Allah tu nama. Ada pun tubuh dia ataupun zat dia. Orang banyak tak kenal. Maka bila orang tahu nama saja, nama itu, nama ini, nama itu, budak pondok panggil kata Arab panggil isim sana, isim sini, orang pondok panggil budak pondok kata orang lagu tu panggil gila isim dia panggil. Sebab dia tahu nama saja, tapi bendanya dia tak tahu. Sebab itulah hakikat Nabi SAW kepada kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kenapa saja? Diri puasa dia tak tahu. Sebab matlamat puasa ialah tak, itu dia panggil salbi. Tak makan, tak minum, tak jima, tak tipu, tak curi, tak kelepet, tak apa lagi, tak mengumpat, tak riak, tak blackout. Semua termasuk dia panggil puasa. Ini cerita tak ada kena-mengena antara hidup dan mati ni secara semata-mata. Nak cerita masalah puasa saja ni. Itu dia panggil puasa.
Sebab tu saya tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bincang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ayat 184, 185, 186, 187 semua ni bincang puasa. Belakang sekali munasabatul puas atau munasabatul siyam. Apa yang munasabah pada siam? Atakan ayat 188. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu kata Imam Badruddin Az-Zarkasi dalam kitab Usul Tafsir yang dinamakan dengan Al-Burhan, munasabatil ayat bil ayat, bertuan bincang sifat orang puasa itu ibadat khusus, kesan dia, matlamat dia, moral dia apa dia? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami ila al-ayah. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Tak tu orang yang puasa. Makan tu orang yang tak puasa. Hadirin hadirat muslimin muslimat ya rahman, lebih kurang saya dah. Tu mudah-mudah saya contoh. Yang payah saya buat sendiri. Baik. Hadirin hadirat muslimin muslimat ya rahmukumullah. Baik. Sebab tu bila kita faham apa dia iman, meletakkan diri-diri ilmu tu. Al-Quran dalam diri kita masuk. Hadis Nabi dalam diri kita masuk. Kita tak faham Al-Quran ni, kita tak faham hadis, kita ambil, kita buat masuk saja. Bila kita tak faham Quran, tak faham hadis, kita ambil orang faham Quran, orang faham hadis, kita masuk dalam diri kita. Contohnya kalau kita tak faham Quran, tak faham hadis, kita ambil Syafi'i, letak untuk memahami Quran dan hadis, boleh panggil mazhab Syafi'i. Situ je mudah yang setudahnya. Kalau dia ambil Quran, dia simpan dalam dada dia. Dia ambil hadis, simpan dalam dada dia. Lepas tu tak faham. Dia ambil Imam Hanafi untuk faham Quran, faham hadis dalam dada dia. Dia panggil apa saudara? Mazhab Hanafi. Itu je beza dia. Tu kan. Kalau dia tak faham juga Quran, dia tak faham juga hadis, maka dia buat masuk Quran, dia buat masuk hadis. Lepas tu dia ambil Ustaz Masyhadi untuk faham Quran, dia panggil mazhab Ustaz Masyhadi. Itu je beza dia. Tak susah mana pun. Ya, baik. Kita tengok Syafi'i tadi saja, banyak mana orang terima dia. Kita tengok Hanafi, banyak mana orang terima dia. Tengok Ustaz Masyhadi, banyak mana orang terima dia. Kita sendiri boleh jawab dah. Cara nak ikut yang ramai ke nak ikut yang sikit? Cara nak ikut orang iktiraf dia imam ataupun nak ikut mereka yang geli-geleman orang kampung nak panggil imam. Nak panggil imam kan? Imam Mazhadi. Geli-geleman orang kampung nak panggil. Imam Syafi'i, musuh dan lawan. Orang panggil dia imam. Musuh dan lawan. Dengar? Orang tak suka dia, panggil dia imam juga. Orang suka dia, dah tentulah panggil imam pun. Ada kan? Tu kena ingat saudara, siapa kita? Wallahu a'lam saudara. Baik. Bila kita faham Quran, kita faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terjemah Quran tadi dalam bab puasa 183, 184, 185, 186, 187. Khalas, satu ibadat penuh komplit dalam masalah rukun, syarat, perkara yang batalkan dan ibadat tambahan yang perlu kita buat. Seperti mana firman Al-Quran kepada dia? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa ayat tu berada di tengah-tengah ayat puasa? Itu di antara dia panggil munasabatul ayat bil ayat. Padahal ayat tu tak ada sikit pun cerita masalah puasa. Dia kata apa dia? Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya akan dia kaum Muhammad oleh hamba-hamba aku, di mana aku? Beritahu dekat hamba aku hampir, kata Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan datangkan ayat tu? Tak ada kena-mena dengan masalah puasa. Walaupun dia 183, 184, 185, dia pula. 186, 87, semua bincang puasa. Tiba-tiba sampai kat dia, wa iza sa'alaka ibadi. Kenapa dia panggil wa iza sa'alaka ibadi? Makna nak cerita saudara, antara ibadat-ibadat tambahan pada bulan Ramadan yang paling hebat sekali pun saudara, iaitulah doa hamba kepada Allah Ta'ala. Doa hamba, doa istajib. Wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya akan di kaum Muhammad berkaitan dengan aku, beritahu kepada hamba aku hampir. Nak saya nak baik. Apa faedah hampir saudara? Faedah hampir apa dia? Man taqarraba ilayya bin nawafil. Itu tempat tafsir. Hadis Nabi dalam kitab hadis 40, hadis 40 Hadis yang ke-27 ke hadis ke-berapa? Saya perasan tak? Kalau tak perasan memang saya tipu dah 27 tu. Tapi dah ada 40 dah. Dengar. Nombor tu tengok wallah alam saya. Cuba saya tengok betul-betul. Bila Allah kata Nabi kata man taqarraba ilayya bin nawafil.
Dalam firman Allah Ta'ala kata, "Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Maknanya kalimah hadis Nabi, yataqarrabu, mendekatkan diri. Allah kata, aku dekat. Maknanya tempat program itulah ibadat sunat. Maka berlaku khilaf ulama pada mentafsirkan makna kepada fal yastabir panggil. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Tu tempat dia. Tempat tu. Tempat bahasan dia. Tu dia. Bila Tuhan kita dah tahu Tuhan hampir dengan kita dah saudara. Masa Tuhan hampir dengan kita saudara tu, masa tu kita bersih daripada sifat tipu, sifat mengumpat, sifat tercela dan tasawufnya. Senang cerita dah, potong-potong sifat tasawuf, tercela, bersih dah. Sedia baru saudara. Barulah Allah kata, ujibu dakwah. Ujibu dakwah. Dakwat bahasa Arab, bahasa kita bukan hak tulis tu, itu dakwat lain. Dakwat mana doa? Doa dalam ulumul tafsir, bila kita kata dakwat, maknanya apa dia? Ibadat. Bila sebut kalimah ibadat, biasanya matlamat ibadat apa dia? Tauhid. Tauhid. Mana kena hidup kalimahnya walaupun jasad, ibadat, isinya tauhid. Baru Tuhan kata ujibu dakwat. Maka sebab itu ulama-ulama tafsir, termasuk di antara Imam Bukhari dalam kitab Mu'alim at-Tanzir, Imam Qurtubi dalam kitab tafsir Qurtubi dia, At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari dia, Ibnu Katsir dalam tajuk Katsirnya. Apa kata dia? Yas'alunaka iza sa'alaka ibadi anni, memberi faham ayat zat. Ayat zat. Allahu akbar saudara dengan. Mana Tuhan dekat pada hukum zahir ceritanya lah zat. Tapi makna dia wallahu a'lam. Serah pada Allah Ta'ala, dia yang tahu mana dekat jauh ke mana. Adapun kita faham, sudah mana dekat macam mana, wallahu a'lam saja. Ada orang kata dekat di mata, jauh di hati. Ada pepatah orang kata dekat di hati, jauh di mata. Pasal apa jauh mata? Sebab penuh tek mata agak jadi, wallahu a'lam saja kan. Itu di antara bahasa Melayu. Itu dipanggil ilmu majaz. Ilmu mengenal murad percakapan orang yang bercakap. Walaupun kita jauh di mata, tetapi dekat di hati. Mana apa dekat saya tu? Dekat tu mana apa saya? Dekat tu. Saya boleh jawab semua, tengok muka qadi, mufti ada, profesor, doktor gigi ada, macam saya kan. Tak ada terjawab sendiri tak? Mengapa kita boleh kata dekat sama kita sendiri? Walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Apa makna dia? Kita boleh faham sendiri. Bila Allah kata iza salaka ibadi anni, bila kamu berminta akan daku oleh hamba aku, beritahu kat mereka Muhammad, aku hampir. Baik hadis Nabi, hadis kursi, iza taqarraba man yataqarrabu ila Allah bin nawafil, man taqarraba ilayya bin nawafil. Tu kena penting saya tu. Kena ingat betul ni, dia punya mutawakah dia. Mereka-mereka yang menghampirkan, mendekatkan diri mereka kepada aku. Baik, kita pergi kepada Allah, Allah pergi kepada kita. Masya Allah, saudara dia. Dua tu. Allah kata aku dekat. Allah kata pula hamba aku man taqarraba, mereka yang menghampiri diri kepada aku. Baik, benda yang dia buat hampir apa saja? Tubuh dia ke? Bukan. Bin nawafil, dengan ibadat sunat. Kita boleh faham dah. Dengan tafsir makna iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tafsir dengan man taqarraba ilayya. Baik, tafsir dia, bayan dia bin nawafil. Mana saudara nak jalan paling dekat menghampirkan diri kepada Allah ialah ibadat sunat. Tu. Maka sebab itu Tuhan tambah ibadat sunat pada hari Ramadan apa dia? Tarawih. Tarawih kata orang Arab. Orang Melayu panggil apa ya? Orang Melayu panggil apa? Orang Arab sungguh bapak ni. Sampai depa tadi kita bincang cakap Melayu dia dono aja, rupanya orang Arab belaka semua. Itu kan bahasa Arab sudah ni. Kena ingat molek ni faham betul tak kan? Baik. Sebab tu bila Nabi kata Allah Taala kata iza sanaka ibadi anni fa inni qarib, maka Nabi Muhammad buat tafsir dalam hadis kursi, man taqarraba ilayya. Baik, barang siapa yang menghampirkan diri kepada aku, mana ada usaha daripada hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bukan naik motosikal, bukan bawa kereta, bukan naik jet Apollo, bukan. Caranya bin nawafil, dengan ibadat sunat. Saudara kena faham tu.
Manakala kita nak jadikan ibadat sunat jalan untuk dekat dengan Tuhan, tiba-tiba ibadat batin pula, ibadat wajib kita gagal, habislah. Sebab ibadat sunat akan jadi untuk penutup kekurangan sebarang wajib, bukan jadi untuk alat pendamping diri kepada Allah. Seperti mana yang kita maklum dalam hadis yang sahih, awalu ma yuhasabun nas yaumal qiyamah as-salatu. Awal-awal barang yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat ialah sembahyang. Iza naqasa minhu, bila kurang pada sembahyang dia, banyak cacat celah dia, maka diambil daripada pahala yang sunat dia. Semacam mana sunat kita nak dekatkan diri kepada Allah Taala? Sebab sudah diambil untuk kabur yang wajib. Kan? Kita puasa, tak makan, kita tak minum, kita tak jima, tapi kita menipu. Maka puasa sunat kita, ibadat sunat kita, tarawih kita nak kabur hak menipu saja. Yang mengurangkan tentang hakikat puasa tadi itu. Sebila masa kita sampai kepada Allah Ta'ala, bila masa nak jumpa malam Lailatul Qadar, memang takkan jumpa punya. Pada hukum adat, hukum Tuhan nak bagi tu bab lain. Kita bincang masalah hukum zahir dulu. Kan? Nak jumpa macam mana? Kenapa nak jumpa tak boleh? Hadirin hadirat sekalian, boleh fikir faham-faham, senang-senang, mudah-mudah saudara. Malaikat ni, kenapa Tuhan nak jumpa kita malam Lailatul Qadar? Kenapa Tuhan tak jumpa kita malam siang Qadar? Kenapa saudara? Kenapa nak jumpa malam? Kenapa tak jumpa siang? Kan siang kan senang jumpa, la ilaha illallah, kan? Waktu malam orang tidur. Ini pesen apa lagu ni? Itu kalau kita tengok zahirnya begitu. Kan senang jumpa siang, handphone ada, apa lagi? Internet ada. Malam orang, apa nak jumpa buat apanya? Saya kena ingat kandungan makna malam. Kandungan makna malam. Apa faedah Tuhan jadikan siang dan malam? Sedapnya bahasa dalam kitab apa? Dalam kitabul Laila wan Nahar. Bagi Imam Ibnu Abid Dunya. Wallahu akbar saya dak. Betul-betul ulama sungguhlah saya. Betul-betul ulama sungguh. Dia bincang siang dan malam. Nah, kisah dalam kitab Ibnu Arabi, ma faedatul lail wa faedatul nahar. Nah, hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah baik. Malaikat ni sejaga dia benda gaib. Malam ni benda gaib. Baik, manusia ada dua, zahir dan gaib. Gaib ni apa dia? Hati. Iman itu benda gaib. Zahir itu benda Islam. Baik, malaikat ni benda gaib. Dia mana nak tengok kita? Kalau dia tengok kita memang tak nak jumpa punya. Orang Melayu tak lawa, hidung kemek-kemek. Buat apa aku jumpa kata dia? Dia mesti nak jumpa tengok hati manusia ni bersih. Hati manusia ni tak menipu. Hati dia tidak pernah kelepet. Hati dia tak pernah kelentong. Hati dia tak pernah riak. Baru malaikat pun datang yang datang tengok roh kita. Tengok roh kita cantik bersih berkilat. Macam mana kita tengok langit pada waktu malam. Bulan, bintang, cerah berderang sebagainya. Malaikat juga tengok kita di dunia. Cerah berderang dengan sebab nur iman. Itu dia bendanya. Barulah saya berjumpa malaikat Lailatul Qadar. Kau tak jumpa Lailatul Qadar, macam mana dengan hati yang kotor, dengan menipu, dengan kelepet, dengan kelentong, dengan buat main-main sebagainya. Ni malaikat mana nak jumpa ni? Malaikat mana nak jumpa? Kita bodoh-bodoh lah saudara. Tok Imam kita dengan serban dia, dengan serban bahu dia saudara. Tiba-tiba nak jumpa Samson. Bukan jumpa Samsing, bawah lagi, Samson nak jumpa. Nak ke jumpa anting-anting lagu tu dengan dia punya muka dengan apa? Orang macam muka apa dia panggil? Jebon lah. Jebon tu lawa lagi sikit. Kita kata imam ni apa hal dia jumpa si Jebon ni? Tak sangka imam ni Jebon pun dia. Begitu juga malaikat. Malaikat Jibril nak jumpa kita. Malaikat lain kata, orang yang kata tipu, tu kau tengok jantung dia penuh dengan penipuan. Itu orang nak jumpa. Itu orang nak jumpa. Ini bukan kerja malaikat. Ini bukan kerja Jibril alaihissalam. Jibril jumpa siapa saja? Nabi sallallahu. Itu kerja dia jumpa Nabi. Jumpa orang yang hati dia tak pernah kelepet, tak pernah tipu, tak pernah kelentong, tak pernah blackout. Ni hak mereka nak jumpanya. Barulah dapat kepada malam Lailatul Qadar. Kalau Tuhan malaikat datang jumpa tengok, masya-Allah, Zuhur cantik dah. Dalam penuhan karipap ada popia goreng ada, cendol lagi, nasi Arab pun ada. Malaikat tak nak jumpa sebab sifat binatang. Bukan sifat aku kata malaikat. Ni dia apa dia panggil? Uji budak watadda'i. Hadirin hadirat muslimin muslimat, saya ni cakap dia pandai saya. Saya pun tak jumpa lagi malaikat kan. Kita bincang ilmu je. Hakikat tu serah Allah Taala. Hai hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah baik tetapi tahun ni wallahu alam saudara. Saya tengok malam pertama tu dah kuat dah mana Lailatul Qadar. Malam pertama tu. Kan? Biasanya kalau malam akhir ni kalau kat Malaysia lah, kalau negara luar wallahu alam kat Malaysia ni kalau malam akhir tu biasanya yang kita perasannya Lailatul Qamda.
Sibuk orang beli sana, sibuk orang beli sini. Bukan ada kaedah gitu. Kamu dah. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat ya rahmatullah. Tu dia panggil itu dia faedah malam. Sebab tu Allah tak jumpa malaikat, tak jumpa kita pada siang. Sebab malaikat dia roh. Dia nak jumpa kita roh, itu satu dia panggil satu kelebihan umat Muhammad. Nabi Muhammad lain, dia special offer, dia special edition. Malaikat jumpa dia malam, jumpa dia siang. Itu Nabi, itu dia panggil dia punya sifat dia Nabi. Sifat kita puasa. Puasa inilah yang mendapat kita hubungan dengan malaikat. Itu dia panggil sebab puasa sifat malaikat. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak jimat, dia tak kelepek, dia tak kelentong. Dia tidak tipu buat kerja dengan Tuhan. Baik, kita bila puasa, kita tak tipu, kita tak kelentong, kita tak makan. Baru sifat sama dengan malaikat. Ghaib punya sifat. Barulah sifat yang betul-betul, baru boleh jumpa. Macam ini bukan apa-apa dah. Ini bukan marah dah. Ini semangat 46 je. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat. Ni dia panggil apa dia? Puasa. Tu baik. Jalan untuk mendapatkan kelebihan tu. Tadi tu. Ayatak man taqarraba ilayya. Baik. Bila kita dekat dengan Allah saudara, bila kita dekat, Allah kata iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata pula man taqarraba ilayya bin nawafil. Baik, apa kesimpulan dia saudara? Ada kesimpulan. Atau kita nak sambung bulan depan. Kesimpulan dia mahal tu. Tu. Kesimpulan dia saudara, apa yang kita minta dapat lah. Itu faedah kurbi tu. Itu faedah kurbi. Bila kita hampir dengan Allah Ta'ala, kita nak apa saudara? Baik, sebab tu kenapa orang jumpa orang-orang alim? Kenapa nak doa orang alim, nak cium tangan orang alim, nak cium pipi orang? Kenapa saudara? Sebab dia orang dekat dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap permintaan dia Tuhan suka. Bila dia dekat dengan Allah Ta'ala, hampir dengan Allah Ta'ala, Allah pun hampir dia pun hampir Tuhan. Apa dia dapat? Ujibu da'watad da'i. Allah perkenankan permintaan orang yang meminta. Cara dia meminta ada dengan sembahyang. Cara dia meminta dengan berdoa. Cara dia meminta dengan puasa. Cara dia meminta dengan baca Quran. Cara dia meminta dengan baca hadis. Cara dia meminta bermacam-macam pesen lagi. Itu tafsir mana dakwat. Ujibu da'watad da'i. Ada orang tu nak kahwin, cara nak kahwin. Dia kan kata kat mak dia, mak saya nak kahwin, mak kalau mak tak saya kahwin, mak jaga kempuk mak dengan mana. Ada orang lagi tu. Adik pun mula dah buat dengan gatal ni orang gitu. Macam nak kahwin je anak aku. Kalau zaman saya muda-muda dulu, zaman saya dah Mas Sallallahu kan. Bila saya bawa sikat dekat belakang saja, orang dah tegur dah. Wak Radin, anak Wak Radin tu ada sikat kat belakang. Ni kan. Orang faham betul dah makna kata dia saudara. Nak kahwin dah tu. Tu padahal belum lagi jamak lagi. Nak cerita sifat-sifat nak kahwin tu ada. Orang faham situ dah. Baik, bila kita Tuhan minta baca Quran, Tuhan pun faham. Hamba aku ni nak benda ni kan. Tuhan dah beritahu. Tengah kita tak nampak, kita baca Quran. Hati yang baca Quran. Ya Allah, mudahkan rezeki. Ya Allah, tetapkan iman. Jibril datang tengok. Masya Allah, hambaku. Bukan dia minta iman. Betul-betul minta tambah bini pada orang. Macam-macam permintaan. Cara dia uji budak awak untuk menzahirkan seperti mana hadis Rasulullah SAW. Apa dia? Al-qalbu yusaddiquha. Kan? Al-qalbu yusaddiquha. Dalam hadis sahih menceritakan apa dia? Sifat orang zina. Al-qalbu yusaddiquha, membenarkan akan dia. Apa sahaja membenarkan dia? Ni ada panggil kepada dia. Kan? Ya Allah, baca Quran. Luar dari dalam hati kepada dia. Ya Allah, murah rezeki. Ya Allah, panjang umur. Dalam hati dia baca Quran. Mana kita tahu saudara? Untuk membenarkan dia, belakang ibadat. Allah bawa tolong doa tu. Allah dalam belakang dalam ibadat. Dengan doa situ. Jangan. Hati dia panggil zahir. Adapun hakikat, Allah Ta'ala saya tahu. Tengah sembahyang. Ya Allah. Macam-macam. Mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh gitu. Jangan. Hati dia, panjangkan umur. Murahkan rezeki. Jangan. Bau betul-betul. Dalam, luar ibadat. Kalau luar dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia, kereta aku kunci kedok. Saya fikir sendiri. Fikir sendiri lah. Kan. Masuk tak mana man taqarraba ilayya bin nawafil. Hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamakumullah. Bila berhimpun dua kerja ini, jasadnya Islam, dalamnya iman, jasadnya puasa, dalamnya
Iman. Barulah dapat la'allakum tattaqun. Itulah bendanya. Apa yang ada kat takwa ni saudara? Yang sibuk-sibuk dengan takwa ni buat apa? Bukannya mahal sangat. 3 singgit 3 kan? Takwa ni. Tak singgit 3 kan? Yang kita goreng kembang cek. Kan? Itu bukan takwa nama tu. Kuah ke takwa nama tu? Cekua kan? Cekua tu bahasa kita. Bahasa orang lain panggil tukua dia panggil. Kan? Singgit 3 kan? Goreng kembang gitu. Apa yang sibuk-sibuk dengan takwa? Apa yang ada pada takwa? Firman Allah Ta'ala. Innama yataqabbadullahu minal muttaqin. Allah terima ibadat orang takwa saja. Kenapa Allah Ta'ala terima ibadat orang takwa? Takwa ini simbolik bagi orang yang benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan qada dan qadar. Kenapa saja? Nama bagi kumpulan tadi kenapa saja? Sebab takwa ni dalam ayat yang kedua, surah Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ni sajalah petunjuk bagi orang bertakwa. Maknanya orang yang tak bertakwa, dia ambil Quran bukan untuk diamalkan, tetapi digunakan untuk kepentingan peribadi dia, majoriti macam tu. Bila dia takwa, baru dia ambil Quran untuk agama Allah. Maknanya dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dengan sebab takwa itulah sifat yang merangkupi nama kepada dia. Orang yang beramal dengan kitabullah. Dan kitab Allah cerita masalah tu, dia percaya masalah ni, dia percaya masalah semua tu dia percaya. Itu dia panggil takwa. Kalau kita puasa tadi, matlamat dia bila berhimpun kerja zahir, berhimpun kerja batin, matlamat dia takwa lah. Kalau zahir saja kita buat macam ni hebat, takkan dapat takwa. Batin saja hebat, zahir tak hebat, dia takkan dapat takwa. Dia kena dua-dua sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, belakang dia la'allakum tattaqun. Itu matlamat daripada kesimpulan iman dan puasa. Kalau itu bukan matlamat kita, mana kita kerja kita dapat, maknanya kemungkinan kita puasa, dia faedah kembali kepada tubuh saja. Dia tak kembali kepada agama Allah Ta'ala. Itu makna lebih kurang. Tubuh dia sihat. Sebab Nabi kata, sumu tasihu. Puasalah sekalian kamu. Nescaya kamu sihat. Ada pun faedah batin. Dekat dengan Allah. Apa faedah batin? Jauh sifat riak. Apa faedah batin? Jauh daripada ujub. Jauh daripada segala sifat kecelaan. Zahir dan batin. Tak dapat. Sebab tu Nabi kata seperti mana ayat awal tadi. Ramai yang puasa tapi tak didapat daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Itulah hadirat muslimin muslimat rahimahumullah yang kita mampu bincang pada pagi ini. So insya-Allah sakat-sakat dulu. Cukup sakat tu perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan puasa kita pada tahun ni kita dapat rapat dengan malaikat, dapat dengan tu dia kekal dengan Allah Taala. Mudah-mudahan kita dapat mencapai takwa matlamat daripada program yang diatur oleh Allah, iaitu program puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan saja? Nampak macam nak balik cepat tidur saja ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam.